Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Umdatul Ahkam ataupun syarah dia nama Allah Tafsir Al-Alam Syarh ala Umdatul Ahkam. Dan sebelum ni nama Allah Subhanahu wa taala kita telah membincangkan tajuk berkaitan dengan hamba. Sekejap saya bukakan kitabnya dulu. Sekarang kitab online, semua kitab sekarang, masya-Allah. Kita telah selesaikan berkaitan dengan berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hamba, dan insya-Allah kita masuk pagi ini tajuk yang baru nama Allah Subhanahu wa taala untuk kita habiskan hadis kitab ni lah. Insya-Allah taala mudah kita habis, tapi kita tak bolehlah habis sebelum Ramadan. InsyaAllah lepas tahun ni lah kita cuba habiskan nama Allah kitab ni, dan mudah-mudahan nama Allah permudahkan urusan kita. Baik. Astaghfirullahalazim. Yang lepas nama Allah Subhanahu wa taala kita telah bincangkan berkaitan dengan tajuk yang lepas. Tajuk yang lepas berkaitan dengan penceraian. Baru saya ingat, minta maaf, bukan hamba tu kita lain, kan. Berkaitan dengan penceraian, yang mana nama Allah Subhanahu wa taala kita telah huraikan di sana. Nama Allah Subhanahu wa taala penceraian itu, talak itu adanya talak yang raj'i, ada yang talak ba'in. Yang merupakan talak raj'i ialah talak yang kita boleh rujuk. Adapun talak ba'in adalah talak yang kita tidak boleh rujuk. Dan kita telah mengambil bahawa talak yang ba'in, talak yang ketiga, talak tiga, terus tiga. Talak terus tiga itu adalah khilaf di sisi ulama, adakah ianya talak yang menyebabkan jatuh tiga ataupun dikira satu. Itu maknanya ada khilaf di sisi ulama, di antara mazhab imam yang empat dan juga nama Allah pandangan-pandangan ulama-ulama yang lain. Jadi kita dah huraikan bahawa ada pandangan yang mengatakan bahawa talak tiga jatuh tiga, dan ada juga pandangan yang mengatakan bahawa talak tiga jatuh satu. Dalam mazhab Syafi'i talak tiga tu jatuh tiga, kecuali ada pandangan-pandangan yang saya kata tadi. Di sana ada juga pandangan ulama yang mengatakan talak tiga hanya jatuh satu. Dan saya selalu bagi peringatan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para asatizah, soalan jawab berkaitan dengan jatuh ataupun tidak satu-satu isu
satu-satu permasalahan perceraian suami isteri dalam Allah tidak boleh dibuat di dalam dalam majlis umum. Pertanyaan berkaitan dengan nama Allah keadaan dia. Kerana kadang-kadang orang duk tanya, Ustaz, jatuh tak talak kalau seorang tu kata gini. Kes-kes yang begitu nama Allah jika berlaku perlu rujuk kepada jabatan agama. Dia tak boleh selesai dekat majlis ilmu ataupun dalam soal jawab berkaitan dekat masjid, dekat surau, tak boleh katakan. Dia kena rujuk sebab dalam setiap orang ada dia punya latar belakang isunya. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita jawab umum, takut nama Allah kita kata mungkin soalan yang sama juga pada orang lain, orang cuma situasinya berbeza. Kadang mahkamah boleh jatuhkan hukum jatuh talak kat sini, boleh tak jatuh talak di sini. Jadi kita kata sebaik-baiknya, kalau Syekh kami dulu dia nasihatkan pada kami supaya isu-isu begini berkaitan dengan perceraian ini macam Allah tidak perlu masalah-masalah masyarakat dibincangkan terus dalam majlis-majlis ilmu begini, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya hukum-hukum asas sahaja. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bab talak ni tak masuk lagi kata kan. Baik. Siap ya tuan-tuan. Kitab online ni satu itulah kata kena cari page by page. Baru masuk. Okey, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah bacakan nama Allah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'id, fa dzakara dhalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataghayyadha minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala liyuraji'ha thumma yumsikha hatta tathur thumma tahid fatathur fa in bada lahu an yutalliqaha qabla an yamassaha fatilka iddah kama amara Allah azza wa jalla. Dalam lafaz yang lain, hatta tahida hiratan mustaqbalatan siwa hirataha allati talaqaha fiha. Hadis ini juga kita telah kita telah ambil berkaitan dengan hukum mentalakkan isteri ketika dia dalam period, ketika dalam haid. Maka nama Allah Subhanahu wa taala hukum mentalakkan isteri dalam keadaan period nama Allah Subhanahu wa taala adalah tidak dibenarkan, dipanggil talak bid'i, talak yang bid'i. Kita dah sebut, dan juga talak ni nama Allah Subhanahu wa taala ada talak yang bid'i, ada talak yang sunni. Talak yang bid'i nama Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seorang itu mentalakkan isterinya dalam ketika mana isterinya haid, dalam isterinya ketika dalam isterinya tidak suci. Maka bila seorang itu mentalakkan isterinya dalam keadaan suci, hukumannya ialah suaminya tadi kena rujuk balik, wajib rujuk. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat rujuk. Tetapi jatuh tidak talaknya, dalam mazhab kita jatuh. Jatuh jika talaknya tadi dilakukan ketika isteri dalam keadaan period. Wallahu a'lam. Jadi itu kita dah ambil juga yang lepas. Juga hadis yang ke 314 kita dah ambil berkaitan dengan talak tiga ni. Kisah Abu Amr bin dia kata Abu Amr bin Hafs telah mentalakkan Fatimah binti Qis dengan talak tiga. Jadi kita dah bincangkan, sebenarnya kita katakan bukanlah dia terus
talak Fatimah binti Qais tadi dengan talak 3, tetapi telah mentalakkan isterinya ini kali ketiga dah. Kali ketiga. Sebab tu maka dikhilaf di sisi ulama, adakah 3 itu jatuh 3 ataupun jatuh 1. Wallahu a'lam. Selesai bab talak nama Allah Subhanahu wa taala, kita terus masuk babul iddah. Bab al-iddah. Iddah ni tu nama Allah Subhanahu wa taala dibaca begitu, ainnya baris bawah, iddah, yang bermaksud nama Allah tempoh khusus yang perlu dilalui oleh seorang wanita. Tempoh khusus yang dilalui oleh wanita yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang telah ditetapkan oleh syarak selepas sahaja berlakunya perceraian. Selepas berlakunya perceraian. Dan iddah ini adalah sabit dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna. Orang yang yang telah ditalakkan tadi hendaklah dia yatarabbasna, makna duduk dalam iddah dalam Allah. Dalam tempoh iddah jelah. Salasata quru. Dia kena duduk dalam tempoh 3 quru. 3 quru. Ada yang 3 quru ni ada yang berpandangan bahawa 3 kali suci, ada yang kata pandangan 3 kali haid. Wallahu a'lam. Dan ada pun sunnah Nabi SAW banyak berkaitan dengan iddah ini. Kata Rasulullah SAW kepada Fatimah, an ta'tadda fi baiti ummi Syarik. Fatimah bin Qais tadi, hendaklah dia duduk dekat rumah Ummu Syarik, yang dia kata. Wallahu a'lam. Dan ijma' telah berlaku adanya iddah ini. Dan hadis yang pertama kita nak lihat hikmahnya. Sebelum kita lihat hadis yang pertama dalam bab ni, hikmah kenapa ada iddah. Hikmahnya yang pertama, saudara mati Allah, peluang untuk kedua-dualah, suami isteri untuk bermuhasabah. Kedua-duanya untuk muhasabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Barangkali kamu tak tahu, barangkali Allah Subhanahu wa taala akan timbulkan satu perkara lain, ataupun perkara yang boleh menyebabkan kamu rujuk antara suami dengan isteri tadi. Wallahu a'lam. Dalam tempoh bertenang orang panggil, ataupun tempoh iddah tadi, insya-Allah ada peluang lagi suami isteri tadi untuk rujuk. Yang kedua, hikmah yang kedua ialah nak memastikan rahim seorang wanita tadi kosong. Sebab itu dia disyariatkan adanya iddah tadi. Dan bila dah kosong, supaya tidaklah bercampur, kalau isterinya kahwin lain, tidaklah berlaku pencampuran benih di antara suami lama dan suami yang baru. Wallahu a'lam. Baik, kita lihat hadis yang pertama dalam bab ni. An Subai'ah al-Aslamiyah annaha kanat tahta Sa'ad bin Khawlah wa huwa min Bani Amir ibni Lui, wa kana mimman shahida Badr fatuwfi anha fi hajjatil wada' wa hiya hamil falam فلا تنثب أن وضعت حملها بعد وفاتها فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو سنابل ابن يعقع ataupun فدخل عليها أبو سنابل ابن بعكة رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين للنكاح والله ما أنت بناكه حتى تمر عليك 4 أشهر وعشرا. قالت سبيئة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي
حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بتزويج إن بدا لي. وقال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطهر. Daripada Subai'ah al-Aslamiyah bahawa dia ni isteri kepada Sa'ad bin Khawlah. Dan Sa'ad bin Khawlah ni dia daripada kabilah Bani Amir ibn Lui. Cuma Sa'ad bin Khawlah ni salah seorang yang telah bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam peperangan Badar. Lalu dia telah meninggal dunia ketika Haji Wada'. Haji Wada'. Dan bersama dengannya Subai'ah al-Aslamiyah tadi sedang hamil, sangat hamil. Suaminya meninggal, Subai'ah al-Aslamiyah ni dia ataupun isterinya ni hamil, sangatlah mengatakan fala tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatiha. Sejurus saja suaminya meninggal dunia, tak lama selepas tu dia pun melahirkan anak. Falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttab. Selesai saja dia dia melahirkan anak tadi, selesai saja melahirkan anak dan darah nifas pun ada lagi, kita katakan dia pun dah berseri dah, bersiap-seri dah. Ini dia dah berhias. Tajammalat lil khuttab, untuk orang datang minang. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil bin Bu'ka. Nama Ba'ka. Nama nak sebut pun susah, kata Ba'ka. Masuklah dia datang Abu Sanabil ni bin Bu'ka ni, dia tanya, dia kata seorang lelaki daripada Bani Abdiddar. Faqala laha, dulu dia berkata kepada Subai'ah ni, ma li araki mutajammilatan la'allaki turajjina atau turajjaina lin nikah. Ni apa hal ni kau ni berhias-hias ni, dia kata kau nak menikah lagi ke? Tak. Kata Abu Sanabil, wallahi, dia kata demi Allah kamu tak boleh nikah lagi. Tak, sehingga kamu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Tak, iddah 4 bulan 10 hari ni adalah untuk perempuan yang kematian suami. Kalau dia kematian suami, maka iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Qalat Subai'ah, kata Subai'ah, falamma qala lidzalika, bila dia sebut perkara itu kat aku pun kumpulkan baju-baju aku waktu petang, terus aku pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya Nabi macam mana. Fa aftani, lalu Nabi fatwakan untuk aku, bi anni qad halaltu, sesungguhnya aku telah halal untuk bernikah lain ketika mana aku telah melahirkan anak. Mana lahir je anak tu dah tak ada dah iddah. Wa amarani bi tazwij, dan dia perintahkan aku untuk berkahwin jika ada siapa-siapa yang aku teringin ataupun yang aku terima nikah, aku terima dia punya pinangan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Berkata Ibn Shihab, wala ara ba'san an tatazawwaja hina wada'at. Kata Ibn Shihab rahimahullah ta'ala, aku tidak melihat di sana ada masalah jika wanita jika dia ingin berkahwin selepas saja melahirkan anak. Wa in kanat fi damiha, walaupun dia masih lagi dalam darah nifas. Walaupun masih lagi berdarah nifas. Kita tahu darah nifas 40 hari, minimum 60 hari katakan. So dilahir je anak, katalah dilahir anak pagi, besok kalau nak kahwin pun boleh, tak ada masalah, kata Ibn Shihab. Walaupun dia dalam period dalam darah nifas lagi. Ghaira annahu la yaqrubuha zawjaha hatta tathur. Kecuali dia tak bolehlah bersama dalam tempoh darah nifas. Itu saja. Kahwin tak ada masalah. Tak. Jadi di sini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala kita kata
dalam makna ijmal hadis, makna ijmali hadis ini, Sa'd bin Khawlah ni telah meninggal dunia dan meninggalkan isteri namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Dan ketika dia meninggal dunia, Subai'ah Aslamiyah ni syarat mengandung. Tak lama selepas tu dia pun melahirkan anak. Selesai saja suci dia daripada darah nifas, maka dia siap-siap dia untuk menerima pinangan. Cuma dia telah diberikan nasihat ketika mana dia berhias tu. Dia beri nasihat sebab suaminya telah meninggal dunia, lalu sepatutnya dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa ashra. Kalau orang yang meninggal dunia, yang meninggal dunia tu dia ada isteri, dan isterinya hendaklah duduk dalam iddah selama 4 bulan 10 hari. Ini iddah bagi orang yang dah meninggal dunia, suaminya meninggal dunia. Tetapi kita kata Subai'ah al-Aslamiyah ini, dia teringatkan satu nas ayat Al-Quran. Allah kata, wa ulati ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Adapun orang-orang yang mengandung yang diceraikan oleh suaminya, atau sama ada dengan perceraian cerai mati atau cerai hidup, dia punya iddahnya sampai anak itu lahir. Ajal an yadha'na hamlahun, hendaklah dia selesai iddahnya sehingga dia melahirkan, isteri tadi melahirkan anak. So tempoh iddahnya apabila lahir je, maka selesai iddahnya. Sebab itu kalau kata dia dia ceraikan isterinya ataupun suaminya meninggal dunia, isterinya baru mengandung sebulan, contohnya 2 bulan, so kena tunggulah sampai 9 bulan. Kalaulah suaminya meninggalkan ataupun mentalakkan isterinya dengan mentalakkan isterinya dalam keadaan isterinya tinggal lagi 2-3 hari lagi nak bersalin, ataupun dia ceraikan saja, isterinya dalam 3-4 jam lepas tu melahirkan anak, maka mati Allah dianggap, kita kata tempoh iddahnya tadi 2 jam 3 jam je lah. Sebab syarat firman Allah Subhanahu wa taala surah Talaq tadi ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun, iaitu sehingga wanita-wanita tadi melahirkan anak. Wallahu a'lam. So daripada hadis ini rahmati Allah, kita dapat lihat pertama sekali wajib iddah. Wajib seorang wanita itu duduk dalam iddah untuk tempoh bagi yang kematian suami. Sama ada kalau dia mengandung sehingga lahir anak, kalau tidak dia kena duduk dalam iddah untuk tempoh 4 bulan 10 hari, 4 ashhurin wa ashra. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahawa iddah orang yang hamil, perempuan yang hamil, selesai apabila anak tadi dilahirkan. Selesai apabila anak tadi dilahirkan. Wallahu a'lam. Dan yang ketiganya, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata umum, itlaq al-hamal yashmal ma wudi'a wa fihi khalqil insan. Kalaulah kita kata nama Allah Subhanahu wa taala anak tadi gugur, dia sama jugalah kes dia nama Allah Subhanahu wa taala, jika anak itu gugur sama. Kalau katalah umur 4 bulan baru gugur, maka tamatlah dia punya iddah dia. Tamatlah iddahnya jika gugur dalam kita kata apabila nama Allah Subhanahu wa taala suami isterinya tadi keguguran. Kalau keguguran tamat. Kalau tamat gugur awal, lepas bulan gugur terus gugur habislah. Sama juga yang dikatakan wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahun.
Wallahu a'lam. Baik, yang keempat, sesungguhnya kita kata diharuskan, dibolehkan bagi wanita yang dah lahirkan anak tadi untuk berkahwin walaupun dia belum suci daripada darah nifas dia. Belum suci lagi, dia dah boleh kahwin, tak ada masalah. Kalau dia nak settle, dia nak selesaikan ataupun dia nak tunggu dulu sampai habis suci periodnya tadi ataupun darah nifasnya tadi pun tidak ada masalah. Tapi nak ceritakan kalau dia dah lahir je anak, dia boleh dah nak kahwin lain. Tak. Wallahu a'lam. Berkata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wal Quran laysa fihi ijab iddatu bi salasati quru' illa 'ala al-mutallaqat la 'ala man faraqaha zawjaha bighairi talaq wa la 'ala man wata'at bi syubhah wa la 'ala al-mazni biha. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, talak iddah itu atau iddah 3 quru' itu tidak wajib kecuali kepada orang yang telah ditalakkan saja. Mutallaqat saja. Bukan suami yang bukan tak boleh digunakan talak itu, macam Allah, tak boleh digunakan iddah itu bagi suami yang meninggalkan isteri tanpa berita. Adalah suaminya lari kat rumah, tak tahu suami ni ceraikan dia ke ataupun apa ke, dia tak boleh kata, tak boleh gunakan suaminya tinggalkan dia macam tu tanpa talak. Dia kena duduk iddah 3 quru', tak ada. Iddah itu hanya berlaku jika berlakunya talak. Tak berlaku talak, tak ada. Tapi kalau suaminya meninggalkan dia tanpa talak, apa yang isteri boleh buat? Isteri boleh tuntut fasah di mahkamah. Terpulanglah. Kalau dia kata nak tunggu sampai terpulang. Kalau dia nak tunggu, misal katalah 5 tahun berikutnya suaminya datang balik. Suaminya datang balik. Isteri tak tuntut fasah. Isteri tak kahwin lain. Maka dia masih lagi isteri kepada suami. Walaupun tempohnya 5 tahun. Kalau isteri dengan syarat isterinya tak tuntut fasah. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, bila seorang ternikah, dia ada lafaz ta'liq kan. Lafaz ta'liq itulah dengan hanya dia bawa RM1 atau RM10 ke mahkamah, apabila suaminya meninggalkan dia dalam tempoh 3 bulan tanpa nafkah zahir dan batin, maka isteri tadi boleh tuntut fasah. Tapi kalau isteri tak buat, dia tunggu juga suami dia. Tunggu, dekat 10 tahun, 5 tahun ke 10 tahun, barulah suaminya balik pulang. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala masih lagi dianggap sebagai isteri. Masih lagi dianggap sebagai isteri. Wallahu a'lam. Jadi ataupun kalau kita kata nikahnya tadi, contoh katakan dia telah melakukan hubungan yang syubhah. Melakukan hubungan syubhah. Hubungan syubhah ni macam mana tuan-tuan? Biasa berlaku kalau bukanlah biasa berlaku, mudah berlaku jika isterinya tadi kembar. Isterinya kembar seiras. Silap masuk bilik. Macam ni katakan, silap masuk bilik. Ingatkan bilik isteri dia, rupa bilik kembar dia. Berlakulah juga hubungan tersebut, kata. Misal kata berlaku hubungan.
Jadi bila berlaku hubungan, dia panggil apa? Dia panggil wat syubhah. Dia panggil wat syubhah. Ini bukan sengaja, dia katakan ni tak sengaja. Hubungan tu lain ini. Apa ni, dia tak sengaja. Apa dia ingat isteri dia. Begitu juga kalau isteri kepada suami yang kembar. Ada seiras. Kan ada kembar seiras kan? Katakan. Memang even kalau dia ada anak, anak dia pun tak dapat nak bezakan mana suami, mana bapa dia, mana pak cik dia. Sebab memang sebiji rupa. Ada. Jadi boleh berlaku benda tu, wallahu a'lam. Sebab itu kalau jika siapa-siapa yang berkahwin dengan kembar seiras ni, macam Allah salah seorangnya, berhati-hati. Jangan tersilap. Tak. Jangan tersilap. Jangan kata ustaz, untung ustaz kalau silap ni tu kan. Boleh buat silap tak ustaz? Astagfirullahalazim kan. Tak boleh tu macam Allah. Tak. Haram tu tak hukumnya haram. Tapi kalau tersilap betul, kita tersilap tu lain, katakan. Wallahu a'lam. Jadi bila kahwin, bila dia dipanggil wat syubhah tadi, maka tidak ada kaedah selepas tu ustaz, tak ada. Tidak ada kaedah selepas itu. Dia hanya jika betul berlaku macam Allah Subhanahu Wa Taala benda nak berlaku, kita katakan itu kita kata dia hanya melakukan proses-proses yang tertentu sajalah untuk bersihkan rahimnya atau sebagainya. Waktu syubhah. Wallahu a'lam. Ataupun tidaklah juga tidak ada iddah bagi orang yang telah berzina. Tak ada. Berzina, dia tak iddah lepas berzina, ustaz. Dia katakan tak ada. Hanya ada selepas penceraian saja, selepas talak saja. Wallahu a'lam. Itu kita kata macam Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hadis yang kita boleh ambil daripada hadis yang pertama kita. Baik, kita lihat bab yang kedua. Tajuk yang kedua, hadis yang kedua. Dia kata bab tahrim ihdad al-mar'ah akthar min 3 illa 'ala az-zawj. Hadis yang yang ke 316. An Zainab binti Salamah radhiyallahu anha qalat tuwfiya Hamim li ummi Habibah fada'at bisufrat famasahat bi dhira'iha فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وأشرا. Bab ihdad, kita kata dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, ihdad maknanya larangan. Larangan apa? Dia kata larangan nama Allah ni untuk larangan tertentu kepada isteri ni disebabkan nama Allah Subhanahu Wa Taala suaminya telah meninggal dunia. Ada. So ihdad nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah meninggalkan perhiasan. Berhias. Elakkan daripada bias. Kalau kita panggil apa ni, kalau perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dalam bahasa Melayu, dia kena duduk kat rumah, dia tak boleh kata nak pergi pasar, nak pergi ke majlis kahwin. Apa dia panggil bahasa Melayu? Berkabung. Apa istilah nak ingat dalam bahasa Melayu? Bahasa Arab dipanggil, kita kata meninggalkan ihdad, meninggalkan perhiasan, meninggalkan wangian macam Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam, secara syar'i. Ijma' ulama macam Allah Subhanahu Wa Taala adanya kita kata ihdad ini. Ada dalam tempoh selepas suaminya meninggal dunia. Berdasarkan nas hadis Nabi SAW yang sarih katakan, dan hadisnya sangat banyak. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala, isu di sini ialah
Daripada hadis Nabi SAW, Zainab binti Salamah katanya Hamim telah meninggal dunia. Tuwfiya Hamimun li Ummi Habibah, suami Ummi Habibah telah meninggal dunia lah. Fada'at bisufrah famasahat. Adalah apa ni kita kata disebut apa ni pada dia apa ni diberikan ataupun kita kata dia pakai ada terdapat pada badannya ketika suaminya meninggal dunia, terdapat pada badannya sedikit za'faran, lalu dia bersihkan, dia bersihkan za'faran tersebut yang ada pada badannya tadi. Faqala innama asna hadha, kata apa ni Ummu Habibah, aku buat ni kerana aku dengar Rasulullah SAW sebut, la yahil, tidak boleh bagi seorang perempuan itu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat meninggalkan apa ni perhiasan ke atas mayat lebih daripada 3 hari, kecuali jika dia kematian suami. Itu selama, kalau kematian suami selama tempoh 4 bulan 10 hari. Kalau kematian biasa macam bapaknya meninggal dunia ke, apa ni abang dia meninggal dunia ke, dia boleh apa meninggalkan perhiasan, tapi tak boleh lebih daripada 3 hari. Yang tu yang biasalah. Tapi kalau suami dia meninggal dunia, boleh sampai 4 bulan 10 hari. Mana warid dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Apa ni Hamim tadi, tuwfiya Hamim. Hamim tadi nama Allah Subhanahu wa taala ialah qarabah, bukannya suami. Apa ni saya silap sini. Ada saudara rapat kepada Ummi Habibah telah meninggal dunia, lalu dia pun apa ni menyapulah ataupun membersihkan za'faran yang ada pada badannya tadi. Dan kemudiannya dia buat begitu. Dia kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, untuk dia meninggalkan perhiasan tadi secara syar'i lebih daripada 3 hari. Jadi ada kebenaran, ada kebenaran daripada segi syarak untuk meninggalkan perhiasan, untuk meninggalkan wangian dalam tempoh tidak lebih daripada 3 hari bagi yang kematian biasa. Kalau kematian suami boleh sampai 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam. Seterusnya macam Allah, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama sekali, tahrim ihdan 'ala al-mayyit akthar min 3 ayyam illa imra'ah 'ala zawjiha. Pertama sekali ialah haramnya kita meninggalkan perhiasan, wangian dan sebagainya ke atas apabila ada kematian di kalangan ahli keluarga kita lebih daripada 3 hari. Atas kematian, mana-mana kematian lah. Hatta kita katakan, ustaz, kalau kematian apa ni pemimpin ke apa ke, secara umumnya kita kata ulama sebut nama Allah ala mayyitin, ke atas satu kematian. Bergabunglah ya, istilahnya bergabung katakan. Lebih daripada 3 hari tak boleh. Kadang-kadang ada orang bergabung lebih kan, katakan sebuah negara tu kadang-kadang bergabung itu lebih daripada 3 hari, sedangkan syarak kata tak boleh lebih daripada 3 hari, kecuali jika isteri yang kematian suami, maka tempoh dia bergabung sampai tempoh 4 bulan 10 hari. So dia tak boleh keluar, dia tak boleh bukan makna tak boleh keluar tu nama Allah jangan terlalu sempit sangat sampai bekerja pun tak boleh. Boleh bekerja, boleh pergi pasar, tetapi nama Allah tak boleh berhias, tak boleh berwangian. Yang berwangian tu apa ni tidak dibenarkan. Tapi mandi apa semua bolehlah, jangan sampai 4 bulan langsung tak mandi kata. Kalau majlis-majlis yang keraian, majlis-majlis kahwin apa semua nama Allah, hendaklah dia elak daripada pergi. Elak daripada demikian.
Kalau kata ustaz, saya suami saya meninggal semalam, hari ni majlis kahwin anak saya, macam mana? Maka tuan-tuan macam Allah, boleh kita, bukannya boleh dia keluar, dia boleh, majlis tu boleh dilaksanakan, tetapi tuan-tuan macam Allah, dia hanya perlu kita kata duduk dalam rumah, ataupun jangan dia berhias ataupun sebagainya. Jangan berhias ataupun sewaktu dengan yang dilarang ketika kita seorang wanita itu bergabung. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala kata di sini, perkara yang kedua ialah harusnya ibahat thalath ala ghairi zauj. Dibenarkan seorang itu bergabung untuk tempoh 3 hari pada perkara-perkara yang lain lah. Maknanya kalau kematian yang selain daripada suami, boleh untuk kita kata untuk tempoh menenangkan dipanggil tarwihan lin nafs bi ibda'iha syai'an min at-ta'athur ala habibil mufaraq. Maknanya untuk menenangkan hati ke atas seseorang yang disayangi. Yang disayangi. Pemimpin yang disayangi, ulama yang disayangi, ke ibu bapa yang disayangi, ahli keluarga yang disayangi, pak cik yang disayangi, boleh dia bergabung tadi untuk tempoh tidak lebih daripada 3 hari. Yang ketiga, perkara yang kita boleh ambil daripada hadis ini, wajib mati Allah, hak yang tadi tak wajib. Yang 3 hari itu tak wajib. Tetapi yang wajibnya ialah pada isteri yang kematian suami. Yang itu wajib untuk dia bergabung atau bergabung mati Allah Subhanahu wa taala untuk tempoh masa 4 bulan 10 hari. Katakan wajib ke atas setiap isteri. Wallahu a'lam. Isterinya muda ke, isterinya tua ke, kena tinggal. Kena tinggalkan perhiasan, kena tinggalkan daripada memakai pakaian yang cantik, ataupun memakai minyak wangi ataupun sewaktu dengannya. Wallahu a'lam. Jadi hikmahnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, antaranya juga kenapa nak sampai 4 bulan 10 hari, antaranya tadi ialah pertama sekali nak pastikan dalam perut rahim wanita tadi tidak ada anak, ataupun tidak ada kandungan yang tidak ada kandungan lah, tidak ada, bersih. Itu yang pertamalah. Kata biyatakamul, makna dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu, itulah kejadian tempoh kejadian janin. Dipanggil tempoh kejadian yatakamal fiha takhliqul janin. Mana 4 bulan 10 hari itulah tempoh sempurnanya kejadian satu-satu janin dalam perut seorang ibu. Wallahu a'lam. Jadi bila selesai 4 bulan 10 hari tadi tuan-tuan mati Allah, maka bersihlah rahimnya tadi, tidak adalah benih suaminya dalam perut dalam rahim ibunya tadi. Wallahu a'lam. Itu antara yang disebut oleh para ulama hikmah dia lah. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, ihdan ini wa ijtinabiha kulli ma yad'u ila ar-raghb fi an-nazar ilaiha min zinatin wa tayyibin. Ihdan ini ataupun bergabung ini ialah meninggalkan semua perkara yang boleh interact orang kepada dia, segi pakaian ke, dari segi wangian ke, daripada segi perhiasan ke, semua yang boleh interact orang untuk melihat dia, maka hendaklah ditinggalkan. Jadi sebab itu saya kata tadi, kalau orang alasannya, Ustaz nak pergi suami meninggal, katakan, tapi dia nak pergi rumah anak kenduri kahwin, katakan, kebetulan macam Allah cucu dia kahwin, boleh tak pergi? Katakan, kalau macam Allah Subhanahu wa taala, kata pemergiannya tadi
sampai tahap nikahnya tak boleh langsung, contohlah nak katakan, maka alasannya tadi kuat, tapi walau macam mana sekalipun kena jagalah. Jangan keluar salam dengan orang apa semua, duduk layan orang apa semua, tak boleh lah katanya. Sebab itu dah dikira interact orang untuk melihat dia. Jadi dia kena duduk dalam. Kalau kita kata tak ada apa-apa, maknanya just kita kata lah kena pergilah rumah cucu, cucu kahwin, maka kalau boleh kita kata, sebab asal hukumnya adalah wajib dia meninggalkan semua benda yang boleh interact orang, kata. Itu hukum asal. Kalau misal kata untuk dia pergi klinik, hospital, maka semua itu dibenarkan. Hatta pergi bekerja pun boleh dibenarkan, tetapi dengan pakaian yang tidak dengan perhiasan yang ataupun perkakasan perhiasan ataupun yang tidak interact orang. Habis je kerja, katalah pukul 5 habis kerja, terus balik rumah. Dia tak boleh kata nak lepak-lepak dengan orang, kawan-kawan ke, tak boleh. Untuk tempoh masa 4 bulan 10 hari. Wallahualam. Itu rahmati Allah sedikit perkongsian kita 2 hadis pada pagi ini, rahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman dalam topik ini. Wallahualam. Ada nak tanya soalan? Kalau ada, kau nak tanyalah. Dia pakaian wanita ni, orang menganggap bahawa pakaian wanita ni pakaian yang yalah tidak kita kata ia menunjukkan sedih, pakaian yang menunjukkan kesedihan. Tak semestinya pakaian tu mesti wanita. Dia syaratnya ialah pakaian yang tidak menarik perhatian. Kalau hitam pun ada warna hitam yang menarik perhatian. Jadi kita katakan dia punya guideline dia ialah meninggalkan perkara yang boleh interact orang melihat pada dia. Kalau warna, hatta kita kata warna yang biasa, yang penting warna suram, tidak cerah, tidak cerah, nyatakan Wallahualam. Kalau cerah tu nampaklah dia boleh interact orang untuk lihat, nyatakan. Dan pakaian yang dipakai tadi pastilah nyatakan bukan yang menjolok mata lah. Jangan baju kebaya ke baju yang yang ialah nyatakan yang boleh apa saja yang boleh interact orang untuk orang melihat pada dia, jadi elakkan. Ya. Muka tak dengar. Kita kata nama Allah Subhanahu wa taala, bila kalau kita berdepan dengan isu begini, kita berdepan dengan orang yang jahil, sebagainya kita yang tahu kena nasihatkan dia lah. Kita kena bagi tahu dia lah. Seperti mana yang dilakukan oleh oleh sahabat tadi, Abu Sanabil tadi, dia nampak, dia bagi tahu, dia nasihat. Once bila dah kita dah bagi nasihat, dia tak nak juga, dia tak buat juga, maka itu urusan dia dengan Allah. Mana dia dosanya tadi dia dengan Allah. Tugas kita selesai. Tapi tugas kita bukan sekali saja kita katakan just dah lantak engkau lah, aku dah nasihatkan. Kita dituntut untuk sentiasa mengingatkan, katakan, bagi nasihat. Awak ni baru kematian suami, benda ni tak boleh sebenarnya, kata-kata kan. Patutnya awak kena bergabung, tinggalkan benda perhiasan dan semua, tempoh 4 bulan 10 hari. Itu hukum syarak, wajib kata wanita yang kematian suami. Tapi kita dah cakap dia pun masih endah tak endah je tentang mati Allah, maka secara umum tugas kita selesailah. Tetapi kita tidaklah kata terus meninggalkan dia selepas dia tak dengar cakap kita, tapi kita terus juga menasihati dia supaya dia buat. Kalau dia tak buat juga, itu kita kata wallahualam lah. Maknanya kita kata dah hukumnya wajib. Jika wajib dia tak buat, dia berdosa. Wallahualam. Okey, lain?
Tak ada. So kalau tak ada mati Allah, alhamdulillah. Setakat itu saja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Wallahu ta'ala alam. Kita akhir dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.